Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alia Syafiqah binti Abdullah daripada pelajar Diploma Pendidikan Islam. Saya merupakan wakil daripada kumpulan satu daripada program Fikrah Muslih. Pada hari ini, saya bersama rakan-rakan yang lain ingin berkongsi tentang masalah sosial, cara penyelesaian dan nilai-nilai murni. Baiklah, saya dan rakan saya iaitu Nurul Rafiqah akan teruskan perkongsian tentang masalah sosial di kalangan remaja. Pada akhir-akhir ini, masalah sosial dalam kalangan remaja berada pada tahap yang membimbangkan. Setiap hari pasti akan ada sahaja berita mengenai tingkah salah laku remaja yang seakan tidak mempunyai penghujung. Bukan sahaja radio atau televisyen, pasti ada masalah sosial dalam kalangan remaja seperti lumba motor haram, seks bebas, pembuangan bayi, penyalahgunaan dadah, pergaduhan geng dan seumpamanya mesti akan disajikan buat kita. Remaja masa kini seolah-olah suka melakukan masalah sosial yang akan mendatangkan pelbagai kemudaratan kepada diri sendiri dan juga individu lain. Lebih membimbangkan lagi, mereka sanggup untuk merekod ataupun merakam diri sendiri, kemudian menyebarkan ataupun memuat naik video tersebut ke dalam media sosial semata-mata untuk mendapatkan perhatian daripada netizen. Namun begitu, apa yang mereka akan dapat hanyalah kecaman semata-mata. Baiklah, saya akan teruskan dengan masalah sosial yang pertama iaitu melepak. Budaya lepak ialah amalan berkumpul tanpa arah tujuan, matlamat, objektif, hala tuju, misi dan visi. Biasanya oleh golongan remaja. Mereka memerhati orang ramai yang lalu lalang di situ, kadang-kadang sambil bermain lagu atau menghisap rokok. Ada kalanya mereka mengusik gadis-gadis yang lalu dengan bersiul atau gelak ketawa yang berlebihan dengan keadaan yang tidak menentu. Budaya lepak juga sering dikaitkan dengan kegiatan jenayah. Punca wujudnya budaya lepak ialah yang pertama, sikap ibu bapa. Ada ibu bapa yang terlalu mengharap anak-anak dididik sepenuhnya oleh guru-guru di sekolah dan tidak mengambil perhatian yang berat dalam pendidikan anak-anak. Yang kedua, keadaan di rumah. Sikap ibu bapa yang mementingkan diri sendiri sering bertengkar dan berselisih faham yang menimbulkan ketakutan ataupun kebosanan di kalangan anak-anak. Yang ketiga, pengaruh rakan sebaya. Remaja mudah terpengaruh dengan ajakan rakan-rakan untuk mencuba sesuatu perkara yang baru. Dan terakhir sekali ialah pengaruh media massa dan elektronik. Rancangan-rancangan televisyen yang dihasilkan dari negara barat sudah mendominasi hampir separuh daripada slot-slot rancangan televisyen yang disiarkan. Selain itu, masalah sosial yang kedua ialah gangsterism. Gangsterism adalah jenis salah laku yang sudah lama wujud di kalangan pelajar dan masih berterusan hingga kini. Keadaan menjadi bertambah serius apabila didapati semakin ramai pelajar perempuan dan pelajar di kalangan sekolah rendah dikesan terlibat dengan gejala something yang dikenali sebagai gangsterism. Peningkatan kelihatan seiring dengan kemajuan dan pembangunan negara. Menurut Treasure 1963 yang merupakan pelopor awal tentang kajian gangsterism, mengutarakan bahawa pada awal remaja golongan ini berpotensi untuk mewujudkan geng. Golongan remaja ini mudah terdedah dengan keadaan persekitaran dengan syarat mereka dapat memperolehi keseronokan dalam kumpulan mereka. Treasure 1961 juga mendefinisikan geng sebagai satu kumpulan yang mempunyai ciri-ciri seperti mengikut tingkah laku yang sama, perjumpaan secara bersemuka, gerakan secara berunit, konflik dan mempunyai rancangan. Treasure juga menyatakan bahawa kewujudan gangster adalah hasil daripada perkembangan sesuatu kumpulan rakan sepermainan juvenil yang bertukar kepada perlakuan deviant. Secara evolusi, kumpulan ini menjadi satu kumpulan gangster yang sering kali melakukan tindakan-tindakan ganas yang bercorak anti-sosial. Ikatan yang pada mulanya tidak selaluan menukar menjadi lebih erat ditambah sangat setia kawan atau kukuh serta mengamalkan tradisi kumpulan. Sekian itu dari saya akan teruskan perkongsian ini kepada rakan saya iaitu Nurul Rafiqah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Rafiqah binti Zulkifli daripada Diploma Pendidikan Islam semester 3.
Hari ini saya akan menerangkan tentang bahana seks bebas. Berdasarkan berita yang saya cari di laman Google, iaitu berkenaan tentang umur baru 17 tahun tapi seorang remaja wanita sudah 3 kali hamil luar nikah. 2 bayi sebelum ini diserahkan kepada orang lain, tapi kandungan ketiganya digugurkan sendirian di rumah sewa. Akibatnya, janin yang cukup sifat itu mati dalam keadaan yang menyedihkan. Berdasarkan yang saya cari di laman Sesawang berkaitan statistik seks bebas yang diperoleh berdasarkan rekod Polis Diraja Malaysia (PDRM) yang merekodkan sebanyak 6,897 kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak dan remaja bagi tempoh 3 tahun antara 2018 hingga 2020. Data polis mendapati pelbagai aplikasi media sosial digunakan remaja serta kanak-kanak, antaranya WhatsApp, WeChat, Instagram, Facebook, TikTok dan Twitter yang menyumbang kepada perlakuan jenayah seksual ini. Seterusnya, daripada jumlah itu, 3,324 kes membabitkan jenayah rogol atau kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2,483 kes, manakala sumbang mahram sebanyak 708 kes. Bagi rogol berkumpulan sebanyak 175 kes. Akhir sekali, ibu bapa perlu memainkan peranan penting dalam membimbing anak-anak supaya tahu etika berinteraksi di alam maya selain memantau anak-anak menggunakan internet. Kes yang seterusnya berkaitan tentang pembuangan bayi. Berita pada 2016, bayi dalam beg plastik iaitu bayi lelaki yang ditemui di atas tembok longkang di Bandar Baru Bangi. Berdasarkan info yang saya cari di laman media sosial tentang statistik pembuangan bayi iaitu setiap 3 hari akan ada seorang bayi dibuang sama ada dijumpai mati atau hidup. Walaupun ia sesuatu yang menyayat hati dan dianggap tidak berperi kemanusiaan, tetapi itulah fakta sebenar serta realiti yang berlaku dalam masyarakat kita. Bagaimanapun, lokasi tempat pembuangan bayi mengikut statistik di 11 PDRM menunjukkan kebanyakan kes pembuangan bayi berlaku di kawasan penempatan dan mempunyai bilangan penduduk yang tinggi. Selain itu, didapati gemar membuang bayi atau janin di dalam tandas sebanyak 74 kes. Kemudian, pusat pembuangan sampah sebanyak 51 kes, di masjid dan surau sebanyak 44 kes, loji, longkang dan pusat kumbahan sebanyak 44 kes, tepi kedai dan bangunan sebanyak 33 kes, kemudian tepi jalan sebanyak 28 kes dan semak sebanyak 23 kes. Akhir sekali, longgarnya ikatan kekeluargaan dan pegangan agama terutama di kalangan remaja turut menjadi punca akibat pembuangan bayi tersebut. Sekian itu daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembantaran gejala sosial seperti seks bebas dan juga kes buang bayi merupakan tanggungjawab semua pihak dan bukan sahaja kerajaan. Komitmen diperlukan antara semua pihak bagi mewujudkan satu tindakan bersepadu antara agensi-agensi kerajaan dan semua masyarakat. Janganlah kita menganggap bahawa masalah sosial ini adalah perkara-perkara yang ringan. Masalah gejala sosial juga diibaratkan seperti penyakit yang mana pasti ada ubatnya. Seperti mana hadis Rasulullah SAW bahawasanya Allah telah menurunkan penyakit dan ubatnya. Dan setiap penyakit pasti ada ubatnya. Dan berubatlah kamu, tetapi jangan berubat dengan benda-benda yang haram.
Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazim bin Hizam daripada Diploma Pendidikan Islam kelas 2. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang cara mengatasi masalah ataupun cara mencari jalan penyelesaian untuk masalah lepak dan juga gejala gangster. Saya teruskan kepada poin saya yang pertama, iaitu melepak. Gejala melepak ini boleh dicegah sebelum parah sekiranya pihak kerajaan atau pihak swasta menjalankan kempen untuk menyadarkan masyarakat kita tentang keburukan mereka. Ketika kempen tersebut dijalankan, pihak media sepatutnya memainkan peranan yang penting dengan menyiarkan berita atau cerita yang berkaitan dengan cara yang lebih baik, berfaedah untuk mengatasi masa lapang kita. Pihak sekolah juga mungkin boleh mengadakan pertandingan seperti pertandingan berceramah ataupun pertandingan syarahan dengan tajuk yang berkaitan dengan keburukan melepak. Selain itu, masalah melepak di kalangan golongan remaja boleh dicegah sekiranya pihak ibu bapa sanggup mengorbankan sedikit waktu untuk bersama-sama anak-anak mereka semua, sama ada di rumah ataupun dengan mengadakan aktiviti keluarga di luar rumah. Contoh beriadah ataupun pergi berjalan-jalan di taman permainan ataupun kawasan-kawasan lapang. Dengan ini, anak-anak mungkin tak berasa bosan dan tak akan mengamalkan tabiat melepak. Pihak ibu bapa yang mampu pula mungkin dapat menyediakan beberapa kemudahan di rumah seperti perpustakaan sendiri, komputer peribadi, permainan dan sebagainya supaya anak-anak dapat mengisi masa lapang mereka di rumah dan tidak perlu keluar melepak. Saya teruskan kepada poin yang seterusnya, iaitu cara mengatasi masalah gangsterism ataupun cara jalan penyelesaian untuk masalah gangster. Bagi poin ini pula, bagi mengelakkan masalah gangsterism daripada semakin berleluasa, langkah-langkah yang berkesan harus dilaksanakan dengan segera, seperti kasih sayang daripada keluarga, terutamanya ibu bapa merupakan ubat mujarab dalam penyelesaian masalah ini. Anak pula umpama sehelai kain putih, ibu bapa yang bertanggungjawab mencorakkannya. Oleh hal yang demikian, ibu bapa mestilah meluangkan masa mereka untuk mengambil berat tentang segala aktiviti yang dilakukan oleh anak-anak di sekolah dan di luar sekolah. Ibu bapa patut melibatkan diri dengan Persatuan Ibu Bapa Guru, iaitu PIBG, untuk mengetahui pencapaian dan prestasi anak-anak mereka di sekolah. Selain itu, ibu bapa perlu mengenali dan mengetahui dengan siapa anak-anak mereka bergaul. Sama ada anak-anak kita bergaul dengan orang yang orang kata baik ataupun tidak. Tidak salah jika ibu bapa mengajak rakan-rakan anak mereka ke rumah untuk lebih mengenali rakan anak mereka. Jika mereka tidak sesuai untuk menjadi kawan kepada anak-anak, ibu bapa perlulah menasihati anak-anak agar menjauhi kanak-kanak tersebut. Hal ini bukan sahaja dapat mengurangkan penglibatan remaja dalam jenayah gangsterism, tapi membantu mengukuhkan institusi keluarga mereka. Remaja perlulah sentiasa diingatkan supaya tidak memilih kawan sesuka hati. Remaja harus menilai mana yang baik dan mana yang buruk untuk diikuti dan dielakkan. Langkah seterusnya yang boleh diambil daripada cara mengatasi masalah gangsterism adalah dengan penguatkuasaan peraturan sekolah. Pihak sekolah perlu menguatkuasakan peraturan sekolah dengan mengambil tindakan yang setimpal terhadap kesalahan dan masalah disiplin yang dilakukan oleh pelajar. Bagi mereka yang terlibat dengan gangsterism, pihak sekolah perlu mengenakan tindakan tata tertib terhadap mereka seperti memberi surat amaran, hukuman rutan dan gantung persekolahan. Walau bagaimanapun, pelajar yang dapati mencederakan pelajar-pelajar lain pula haruslah ditukarkan ke sekolah juvana. Harus ditukarkan kepada sekolah juvana ataupun sekolah-sekolah yang boleh memperbaiki masalah-masalah mereka. Sekian, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Izzati binti Nur Izam. Nombor matriks KID 210504077, Diploma Pendidikan Islam Semester 2 Kelas 2, dan bersama rakan saya Muhammad Nur Faizi bin Sabri. Baiklah, kami akan menerangkan tentang nilai-nilai murni yang perlu ada untuk menangani isu permasalahan pergaulan bebas.
Baiklah, isi saya yang pertama iaitu pihak ibu bapa haruslah bertanggungjawab dalam memantau batas pergaulan anak-anak mereka, terutama yang sudah meningkat remaja. Hal ini kerana anak-anak yang sudah meningkat remaja, mereka lebih suka untuk berkawan dengan berlainan jantina. Oleh hal yang demikian, ibu bapa haruslah memainkan peranan yang penting untuk ianya dapat dikawal dengan lebih baik. Dan isi saya yang kedua iaitu kita sebagai rakan sebaya haruslah memainkan peranan yang sangat penting untuk menangani isu permasalahan pergaulan bebas. Contohnya, kita mengajak rakan-rakan kita untuk mengadakan aktiviti sukan secara berpasukan seperti bola sepak, bola baling, bola futsal ataupun bola jaring. Hal ini kerana ianya dapat mengisi masa lapang kita dengan aktiviti sukan yang berfaedah. Bukan itu sahaja, ianya juga dapat menyihatkan tubuh badan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jadi hari ini saya akan meneruskan daripada Cik Izzati dengan nilai-nilai murni. Okey, yang ketiga. Para remaja pada masa kini sering dikaitkan dengan pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Oleh hal yang demikian, kita haruslah memainkan peranan dalam menegur dengan cara yang baik dan membantras pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan kerana ianya boleh mengundang perkara yang tidak baik. Contohnya di universiti dan di kolej-kolej. Mereka sering bergaulan bebas tanpa had dan batas kerana ianya akan boleh menyebabkan pergaulan tidak bebas. Contohnya adalah seks bebas dan seterusnya. Mereka akan membuang bayi tersebut. Seterusnya, yang keempat dan yang terakhir, pihak kaunseling di sekolah juga perlu memainkan peranan yang penting dalam membantu remaja mengatasi masalah pergaulan bebas. Program ini akan lebih bermakna sekiranya kaunselor-kaunselor yang berkelayakan dan berpengalaman dilantik dalam memantapkan pelaksanaan dan keberkesanan kaunseling. Jadi selain ibu bapa, pihak sekolah yang juga dipanggil guru mereka ataupun dipanggil ibu bapa mereka di sekolah perlu memainkan peranan yang sangat penting ini supaya anak-anak muda lebih cenderung kepada ke arah kebaikan dan mereka boleh menjadi insan yang berguna maupun untuk agama, masyarakat dan negara. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Kesimpulan dari perkongsian kami ialah remaja merupakan aset negara yang penting dan harus didisiplinkan supaya menjadi insan yang berguna. Maruah negara kita berada dalam tangan anak-anak remaja kini. Pihak yang berkenaan harus berganding bahu supaya remaja menjauhi dari masalah sosial. Sebagai anggota dalam masyarakat, setiap daripada kita harus memainkan peranan masing-masing dalam membendung masalah sosial remaja. Sekian, terima kasih.